Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nope Channel. So, sekali lagi Dewan Rakyat agak tegang ya, kerana pada hari kemarin dan hari ini lanjutannya sahabat semua, ahli parlimen ahli parlimen pendang daripada Parti PAS ini terbukti telah membuat fitnah yang amat-amat memalukan. Ya, mereka menganggap Dewan Rakyat ini hanya kerana ada kekebalan di dalam mereka membuat kenyataan. Mereka dengan sembrono, dengan biadab, dengan bodoh, dengan bangang. Ya, mereka menganggap boleh membuat sebarang fitnah seperti mana yang dibuat oleh politikus sampah ahli parlimen pendang daripada Parti PAS ini. Dan kerana itulah hari ini sekali lagi YB Jelutung bangkit untuk bertanyakan berkaitan dengan hal itu, apakah tindakan selanjutnya. Dan Speaker Dewan Rakyat ya, timbalan Speaker mengarahkan untuk merujuk ya ahli parlimen pendang ini ke jawatan kuasa dan hak kebebasan parlimen. Walaupun begitu sahabat semua, kita masih boleh nampak ya bagaimana ahli-ahli parlimen daripada PAS ya, seperti MP Arau, ahli parlimen bersatu seperti MP Besut, bekas hakim, cuba untuk mempertahankan kaki fitnah politikus sampah MP pendang ini. Jadi walaupun dia tidak mau memohon maaf, tapi kita harapkan supaya YB Jelutung ya terus membuat ataupun membuat usul untuk mengusulkan MP pendang yang ternyata telah membuat fitnah di dalam parlimen, kerana SPRM telah membuat kenyataan menafikan mereka telah mengeluarkan kenyataan kononnya merampas sebanyak 94 juta dan melibatkan ahli parlimen daripada DAP. Jadi ini adalah satu kenyataan daripada SPRM dan terbukti bahawa MP pendang ini adalah kaki penfitnah, tidak kiralah di dalam parlimen maupun di dalam di luar parlimen. Jadi mari kita ikuti kenyataan apa yang berlaku di Dewan Rakyat sebentar tadi. Dewan Speaker, Peraturan 36 kurungan 6, seseorang ahli tidak boleh mengeluarkan sangkaan jahat ke atas siapa-siapa ahli lain, dan 36.12. Mana-mana ahli yang mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan Dewan adalah disifatkan menghina majlis, dan ahli itu boleh dirujuk kepada jawatan kuasa hak dan kebebasan bagi kesalahan itu. Timbalan Speaker yang saya hormati, kemarin ketika Timbalan Speaker mempengerusikan mesyuarat, saya hadir dan Dewan Yang Mulia ini telah mendengar perbahasan Yang Berhormat pendang ketika membahaskan belanjawan yang telah dibentangkan. Dalam perbahasan Yang Berhormat pendang, beliau telah mengeluarkan kenyataan bahawa menuntut siasatan ke atas satu kes melibatkan kononnya wang 94 juta yang dijumpai dalam rumah seorang Menteri Sumber Manusia, dan beliau telah mengulangi kenyataan itu dengan mengatakan bahawa Menteri Sumber Manusia itu adalah ahli parlimen DAP. Saya ketika itu telah membangun dan membangkitkan peraturan mesyuarat dan menerima petua daripada Timbalan Speaker bahawa Timbalan Speaker menasihatkan saya untuk memasukkan satu usul. Selepas itu saya telah mengadakan satu sidang akhbar di luar menuntut supaya Yang Berhormat pendang mengemukakan bukti, menyatakan di luar Dewan siapakah Menteri Sumber Manusia yang berkenaan, ahli parlimen DAP yang berkenaan. Dan secara kebetulan selepas saya selesai sidang akhbar itu, saya telah dihubungi oleh pengurusi kebangsaan parti DAP yang secara kebetulan merupakan ahli parlimen Bagan, yang memaklumkan kepada saya bahawa pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia telah mengeluarkan satu kenyataan media, di mana dalam kenyataan media tersebut saya ingin membaca dengan ringkas. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia menafikan dakwaan penemuan RM94 juta dari kediaman bekas menteri. Saya bangun pada hari ini kerana saya merasakan bahawa perkara ini adalah satu keterlaluan dan perkara yang merupakan satu pertuduhan liar, dan saya menuntut agar Yang Berhormat pendang supaya menarik balik dan meminta maaf kerana kenyataan itu saya tahu telah secara tersurat dan tersirat
dihalakan kepada Yang Berhormat Batu Gajah. Saya mohon dengan rendah diri Timbalan Speaker membuat petua atas perkara ini. Terima kasih Timbalan Speaker. Yang Berhormat Jelutong, dalam isu ini sebagaimana telah saya keluarkan petua semalam, saya telah usulkan, saya telah mencadangkan perkara ini dirujuk untuk tindakan di bawah Jawatankuasa Hak dan Kebebasan Parlimen. Ya. Mana kalau segi illegality, kalau tak semestinya kita ikut apa yang berlaku di mahkamah di luar, kerana Parlimen ada peraturannya sendiri, saya telah membuat keputusan. Ya. Jadi apa yang saya lihat di sini, bagi tidak menjadi prejudice, ya, pada dasarnya kalau dilihat secara convention, bila melibatkan peraturan 12.3 di Parlimen mana-mana sekalipun, saya banyak baca New Zealand punya dan di Westminster, walaupun saya ada kuasa sebagaimana speaker ada, tapi bila melibatkan peraturan penggantungan sebagaimana saya telah putuskan dalam petua saya awal, adalah lebih sesuai speaker sendiri memutuskan. Kerana ia berat. Sebagaimana yang telah berlaku pada Yang Berhormat Machang, suspended for 6 months. So it's a serious matter. Pada pandangan saya, it's a serious matter. Kerana apa yang kita ucapkan dalam Dewan ini adalah live dan masyarakat di luar mendengar. Kita ada etiket dan kita ada keintegritian sebagai ahli parlimen. Bila kita menuduh, kita bercakap di dalam Dewan ini, memang kita we are protected dalam peraturan, dalam perkara 63 atau 62 perlembagaan. But that doesn't mean kita kebal. Ya, kita masih subjected pada Jawatankuasa Hak dan Kebebasan. Bagi saya still stand kepada keputusan saya sebagaimana saya telah nyatakan. Ya. Saya serahkan kuasa untuk memutus ini kepada Speaker Dewan kerana melibatkan hukuman yang berat. Ya. Secara konvensionnya, I don't have that much power secara convention lah. Even though I have that authority to do it. But saya serahkan kepada biar Speaker memutuskan. Ya. Terima kasih Timbalan Speaker. Yang Berhormat. Timbalan Speaker, saya menerima petua tersebut. Cuma saya nak tanya, Yang Berhormat Pendang hadir di Dewan dan kenyataan telah dibuat. Saya terima arahan ataupun petua Timbalan Speaker. Tetapi apakah kita begitu kebal sehingga boleh mengeluarkan kenyataan, dan apabila terbukti bahawa kenyataan itu tidak benar, bukankah kita mempunyai penghormatan untuk bangun, meminta maaf dan menarik diri? Menarik balik kenyataan yang telah dibuat? Ataupun adakah beliau hanya ingin duduk diam begitu sahaja menggunakan kekebalan Dewan ini? Saya nak tanya Yang Berhormat Pendang. Dan Timbalan Speaker, saya juga terkilan kerana kita lihat terdapat kecenderungan oleh Yang Berhormat di sebelah sana membuat kenyataan-kenyataan sembrono. Timbalan Speaker, Yang Berhormat di sebelah sana. Mana ada Yang Berhormat sebelah sana termasuk saya? Ini adalah 36. Ini pun masalah juga ni. Ini 36. Yang Berhormat Besut, Yang Berhormat Arau duduk. Yang Berhormat Besut, Yang Berhormat Arau duduk. Saya akan beri ruang untuk bercakap. Ya. Habiskan apa yang Timbalan Speaker, Jelutong nak bercakap. sekurang-kurangnya Yang Berhormat Pendang sebagai ahli parlimen yang dihormatilah sepatutnya bangun memandangkan kenyataan beliau dibuktikan tidak benar oleh SPRM, meminta maaf kepada Dewan Yang Mulia ini kerana menghina Dewan dan meminta maaf kepada Yang Berhormat Batu Gajah dan menarik balik kenyataan, bukan duduk di situ senyum sahaja begitu. Sudah Yang Berhormat. Sudah. Terima kasih Timbalan Speaker. Baik. Peraturan saya benarkan. Ya. Jika peraturan saya benar bercakap. Silakan Yang Berhormat Rauh. 36. Baik. Ya. Maaf, 36. Jelutong telah mengeluarkan satu pekerjaan 36. 34. Dia telah mengeluarkan perkataan yang dahsyat, menjijikkan, menjemukan dan meluat rakyat Malaysia kepada satu orang ahli parlimen yang mengeluarkan perkataan kurang ajar kepada Kuantan
pada hari Selasa yang lepas. Tapi saya tak mau komen sebab saya nak bagi peluang di Pabali. Get to the point, jangan Get to the point, dia tidak menarik balik. Saya suruh pegawai cek hari Senin kemarin sama ada dalam handset ditarik balik ataupun tidak. Perkataan itu tidak ditarik balik. Jadi ini bermakna Parlimen boleh menggunakan perkataan kurang ajar. Jadi inilah kami bercakap ni, kami cakap elok. Dia orang suka ganggu. Penggangguan yang besar yang selalu dibuat di Parlimen oleh pok-pok sana. That is the point lah. Itu yang Ketergangguan. nak sampaikan. Jadi saya minta, saya bagi dia tempoh 24 jam untuk tarik balik. Kalau tidak, saya akan rujuk kepada beliau kepada 36-12. Sebab apa perkataan tersebut tak boleh digunakan sembrono kepada ahli-ahli Parlimen. Kita ahli-ahli yang berhormat. Dia tak tahulah. Tapi kami ahli yang berhormat, kami tak pernah ganggu pembangkang. Baik. Jadi kalau dia tak mahu tarik balik, saya akan menggunakan satu perkataan untuk mereka iaitu biadab. Sampai apa yang hendak disampaikan Yang Berhormat Harau. Yang Berhormat Harau, perkara tersebut telah berlaku beberapa hari yang lepas. Baik, saya cadangkan Yang Berhormat Harau usulkan. Baik. Saya minta maaf ya Mak, minta maaf sikit. Bila saya bawa benda ni pada hari Selasa, waktu petang, masa tu timbalan speaker yang lain, dia kata tengok handset. Jadi saya tengoklah handset hari Senin. Dia tak tarik balik. Dia ada di sini sekarang. Saya rasa elok dia bangun meminta maaf kepada semua ahli Parlimen dan juga rakyat Malaysia kerana keterlanjurannya. Baik, 24 jam bagi tempoh. Saya dapat apa yang Yang Berhormat nak Timbalan Speaker. Timbalan Speaker. Bagi saya Yang Berhormat Julutong dan yang lain duduk. Ya. Seorang-seorang. Ya. Yang Berhormat Harau, saya telah arahkan, telah putuskan, usulkan. Jika tidak puas hati tentang perkara berkenaan. Ya. Peraturan 17, 18 ada tu. Dan 27, 3. Baik. Yang Berhormat Besut, tadi ada nak bercakap peraturan. Peraturan ya? Kalau ya, peraturan 36.6 juga. Ya. Dan 44.2. Bila ditimbulkan oleh seorang ahli, apa yang perlu dibuat, meletakkan kuasa kepada speaker untuk menentukan apa hukumannya. Kalau dia menghina majlis dan sebagainya. Bukan dengan cara yang Julutong buat, minta dia tarik balik. Yang mengarahkan adalah speaker. Jadi dia ni pandai-pandai. Minta orang lain ahli untuk naik balik. Kalau dia tak puas hati dengan arahan speaker, dia buat usul. Itu saja. Baik, terima kasih. Jangan dia nak ganti jadi speaker tak? Baik. Terima kasih Yang Berhormat Besut. Tuan Speaker, peraturan 36.12. Okey, baik. 36.12, apa dia Ketua Melaka? Ya, berkaitan dengan kenyataan mengeluarkan Dewan, sambungan daripada apa yang disebut oleh Julutong. Kita menghormati keputusan dibuat oleh Timbalan Speaker di mana merujuk kepada Speaker untuk buat keputusan. Akan tetapi memandangkan pedang dia reka sesuatu yang tak pernah wujud. Itu satu dia perkara mimpi yang pedang mimpi. Itu sesuatu yang amat sesuatu yang amat mengerirukan Dewan, sesuatu perbuatan yang amat telah menunjukkan satu contoh yang tidak baik kepada rakyat Malaysia. Jadi selain daripada kita merujuk kepada jawatan kuasa hak dan kebebasan, saya nak cadang kepada Parlimen supaya masa akan datang jangan lagi bawa ataupun calonkan pendang untuk mengikut rombongan ke luar negara bersama dengan speaker ataupun menteri-menteri yang lain. Sebab imej dia, perbuatan dia telah merosakkan imej ahli Parlimen di mana merekakan sesuatu yang tak pernah wujud. SPRM semalam sudah keluarkan kenyataan. SPRM semalam sudah keluarkan kenyataan. Apa yang disebutkan oleh pendang itu adalah tidak benar sama sekali. Yang Berhormat Kota Melaka, duduk. Alright guys, so itu dia. Kita telah mendengar hujah-hujah ya daripada kedua belah pihak yang mana ahli Parlimen PAS bersatu cuba untuk melindungi ya penipuan, pembohongan, fitnah, penyebaran berita palsu daripada ahli Parlimen pendang ini, sahabat semua. Satu yang amat memalukan. Ya, dia boleh duduk sana tersenyum, anda boleh nampak sendiri sahabat semua. Jadi inilah contoh yang benar-benar saya boleh anggap sebagai seorang politikus sampah masyarakat. Tidak habis-habis berpolitik,
membuat fitnah di dalam Dewan Rakyat, mereka-reka cerita, ya, lepas tu menggunakan nama ISPRM, Ketua Pesuruhjaya ISPRM sendiri kononnya telah membuat kenyataan, sedangkan kemarin juga selepas perkara ini berlaku, sahabat semua, apa yang dibuat oleh pihak ISPRM dan juga Pesuruhjaya ISPRM sendiri mengesahkan bahwa mereka tidak pernah membuat kenyataan seperti mana dakwaan yang dibuat oleh politikus sampah ahli parlimen pendang daripada parti PAS ini. Ini adalah satu yang amat memalukan kita. Kerana itu, sahabat-sahabat semua, rakyat Sabah, rakyat Borneo, inilah antara sebabnya mengapa kita harus menolak parti penfitnah, parti ajaran sesat, kata Muhyiddin Yassin kepada PAS ini. Karena kita tahu sekiranya mereka berada di Sabah, saya percaya ya, mereka akan membinasakan Sabah ataupun menjadikan Sabah ini sama seperti Kelantan yang kita tahu ya, begitu teruknya ya pembangunannya yang tertinggal dan sebagainya. Dan yang paling menakutkan kita, mereka akan menunggang isu bangsa dan agama ini untuk mengkucar-kacirkan keharmonian yang kita ada di Sabah ataupun di Borneo ini. Jadi sahabat semua, itu pandangan saya. Bagaimana dengan Anda? Adakah Anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun keangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian je daripada Alright No Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.